Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 8 yang bertajuk Membina Kemakmuran Negara. Jadi dalam bab ini apa yang kita perlu pelajari ada 5 perkara. Okey, cuma untuk video hari ini kita akan lihat bahagian pertama dahulu berkenaan dengan dasar ekonomi baru, iaitu pembentukan dasar ekonomi baru serta pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, jadi maksudnya dalam bab ini ada 2 dasar yang kita perlu tahu berkenaan dengan kemakmuran, iaitu dasar ekonomi baru serta dasar pembangunan nasional. Jadi kita mulakan dulu dengan pembentukan dasar ekonomi baru. Baik, 2 perkara yang kita perlu tahu. Okay, pertamanya kita perlu tahu tentang latar belakang pembentukan serta matlamat dasar ekonomi baru ini. Namun, kita juga perlu tahu bahawa dasar ekonomi baru ini dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula daripada 1970 sehingga 1990. Jadi kita perlu tahulah tempohnya ialah 20 tahun. Dan dasar ekonomi baru ini dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama ataupun RRJP1 yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Right? Dan fokus utama dasar ini adalah untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Okay, dia 3 perkara itu. Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang pertama, kemudian antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Okay, jadi itu yang hendak difokuskan dalam dasar ekonomi baru. Jadi kita pergi kepada latar belakang. Baik. Latar belakangnya bermula apabila Majlis Perundingan Negara ataupun MAPEN ditubuhkan pada Januari 1970. Dan MAPEN ini dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat, ya. Dan MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional. Dan tujuannya adalah untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dan hasil daripada perkara ini, maka terbentuk satu dasar ekonomi baru yang dikenali sebagai DEB. Okay? Dan beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara telah diamanahkan untuk merancang merangka dasar berkenaan. Dan antaranya ialah Dr. Rais Saniman dari Malaysia, Dr. Jas Falan daripada Norway dan Dr. Jack R. Parkinson daripada Britain. Jadi itu sedikit latar belakang berkenaan dasar ekonomi baru. Okay. Seterusnya kita perlu lihat apakah matlamat dasar ekonomi baru. Ini perkara yang penting. Okay. Dasar ekonomi baru ini merupakan satu dasar di mana kita kata serampang dua mata. Adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Itu 2 perkara yang ingin difokuskan dan matlamatnya. Pertama, mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan strategi serampang dua mata. Jadi apa yang dimaksudkan dengan strategi serampang dua mata ini? Jadi kita perlu lihat pula strategi dalam dasar ekonomi baru ini. Jadi, strategi ini ada 2. Tadi kita kata serampang dua mata, betul? Jadi, pertama sekali untuk membasmi kemiskinan. Manakala yang kedua adalah untuk menyusun masyarakat. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan membasmi kemiskinan? Jadi, maksudnya di sini adalah untuk membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Jadi melalui dasar ini akan ada pelan-pelan dan rancangan untuk memastikan kemiskinan dapat dibasmi. Dibasmi ini maksudnya dikurangkan ataupun dihapuskan. Tapi dalam konteks kita secara rasionalnya, kita ingin mengurangkan kemiskinan tersebut. Alright, dengan cara apa?
menambahkan pendapatan, bagaimana dengan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Jadi itu perkara pertama strategi yang disusun. Kedua adalah untuk menyusun semula masyarakat, untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Jadi itu cara untuk menyusun masyarakat. Mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Jadi tak adalah setiap kaum itu ada ekonomi tertentu. Apa yang ingin dilakukan adalah supaya semua kaum terlibat dalam semua sektor ekonomi. Right? Jadi itu dua strategi yang kita perlu tahu. Jadi dalam usaha untuk melaksanakan dasar ekonomi baru ini, terdapat beberapa isu sosioekonomi. Isu sosioekonomi, bukan isu ekonomi, isu sosioekonomi. Alright, yang pertama, ialah jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Itu yang pertama. Kemudian jurang sosioekonomi antara pantai timur dan pantai barat. Kemudian jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar, dan akhir sekali jurang sosioekonomi antara negeri. Jadi 4 jurang sosioekonomi ini adalah isu sosioekonomi yang ingin ditangani oleh dasar ekonomi baru. Jadi 4 ya, Bumiputera dan bukan Bumiputera, pantai timur dan pantai barat, antara masyarakat desa dengan masyarakat bandar, dan antara negeri. Jadi itu yang ingin diselesaikan. Baik, jadi itu dia sedikit sebanyak tentang pembentukan dasar ekonomi baru. Seterusnya, kita akan pergi kepada pelaksanaan dasar ekonomi baru. Apa yang dilakukan dalam dasar ekonomi baru ini? Jadi, ada 8 perkara yang kita akan lihat dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru. Alright. Jadi, yang pertama kita akan lihat dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru ini bagi mencapai matlamat, bagi mencapai strategi ataupun melaksanakan strategi, ini pelaksanaan yang dilakukan pertama dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup rakyat. Dan ini dilakukan melalui dua, di luar bandar serta di bandar. Jadi, tumpuan diberikan kepada penduduk miskin di luar bandar yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa sawit, nelayan, buruh, penduduk kampung baharu. Right, jadi apa yang dilakukan? Usaha pembangunan ini dilakukan oleh gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Jadi terdapat program yang dilaksanakan termasuknya penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Jadi ini semua dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, masyarakat yang berada di luar bandar. Manakala di bandar pula, penduduk di bandar yang menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Jadi usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian, perniagaan bagi tujuannya untuk membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Supaya bila banyak peluang pekerjaan, maka dapat meningkatkan pendapatan golongan miskin dalam semua kaum. Dan golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa, buku teks percuma, makanan tambahan dan sebagainya. Dan juga program rumah murah. Jadi itu dia antara pelaksanaan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua pula, pelaksanaan melalui rancangan buku hijau. Dalam rancangan buku hijau ni ada 3 perkara. Dan sebelum itu kita perlu tahu rancangan buku hijau ini
ialah sebuah rancangan peringkat kebangsaan yang telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan ini yang pertama adalah untuk menambah pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Kedua, rancangan ini memberi tumpuan kepada penggunaan tanah sepenuhnya. Okey, maksudnya dalam usaha meningkatkan pendapatan rakyat, meningkatkan pengeluaran bahan makanan, maka penggunaan tanah digunakan sepenuhnya. Jadi, tanah-tanah ini digunakan untuk mengusahakan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Jadi ini yang kita panggil rancangan buku hijau. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan memastikan pengeluaran bahan makanan mencukupi. Yang ketiga pula, pelaksanaan melalui agensi kerajaan. Jadi beberapa agensi kerajaan telah ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Dan ada 4 yang kita perlu tahu, tapi sebelum tu antara bantuan-bantuan yang dibekalkan oleh agensi-agensi kerajaan ini adalah seperti peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Alright, dan antara agensi-agensi berkenaan ialah pertama LKIM, iaitu Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Yang kedua ialah LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang ketiga ialah Lembaga Beras dan Padi Negara LPN. Dan keempat ialah RISDA, iaitu Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil dan Perusahaan Getah. Alright. Jadi dekat sini 4 ni dia ada tujuan dan fokus dia lah. Jadi kalau Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia sudah tentu untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodernkan industri perikanan. Kalau Lembaga Beras dan Padi Negara LPN, tujuannya adalah untuk mengawal selia sektor padi dan beras lah dan menstabilkan harga padi. LPP pula peladang untuk membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Dan sekali RISDA. Alright. RISDA ialah untuk penyelidikan dan penanaman semula getah. Alright, jadi itu pelaksanaan kedua. Pelaksanaan ketiga melalui agensi kerajaan. Seterusnya kita pergi pula kepada pelaksanaan yang paling popular dalam dasar ekonomi baru ini, yang saya yakin anda semua tahu perkataan ini, iaitu FELDA. Ataupun kita panggil Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA dan juga Pembangunan Tanah. Jadi, melalui dasar ekonomi baru ini, pembukaan tanah baharu untuk pertanian dilakukan oleh FELDA. Maka penduduk luar bandar yang miskin, yang tadi itu yang kita bincangkan tadi, dipindahkan ke kawasan FELDA ini yang baru dibangunkan. Di mana mereka diberikan tanah seluas 10 ekar untuk tanaman kelapa sawit, getah dan untuk rumah kediaman. Selain itu, FELDA juga menyediakan kemudahan seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi FELDA yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Selain itu, FELDA juga menjalinkan banyak kerjasama dengan kerajaan negeri untuk memajukan sektor pertanian. Manakala di Sabah, kerjasama FELDA dengan Yayasan Sabah telah membuka kepada pembukaan FELDA wilayah Sahabat Lahad Datu, FELDA Umas. Alright, dan di Sarawak juga terdapat FELDA. Kalau dekat Semenanjung, banyak juga FELDA, terutama di kawasan Johor, di negeri Pahang. Alright. Selain itu, terdapat juga skim penyokong FELDA yang tidak hanya dihaskan untuk membantu Bumiputera. Kaum Cina dan kaum India juga diberi peluang oleh FELDA untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa buah FELDA yang menerima peneroka pelbagai kaum. Alright, seperti peneroka FELDA Lurah Bilut, FELDA Kratung dan FELDA Sendayan Negeri Sembilan. Jadi FELDA ini dia tidak hanya fokus pada Bumiputera, terdapat juga skim
peneroka Felda yang dibuka kepada kaum lain. Baik, jadi itu yang keempat. Kita beralih pula kepada perancangan yang kelima, iaitu pembangunan wilayah. Jadi terdapat beberapa program pembangunan wilayah yang dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Antaranya ialah Kejora, Ketengah, Dara, Kesedah dan Uda. Alright? Dan Uda ini ialah Urban Development Authority ataupun dikenali sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar. Okey, ditubuhkan pada 1971. Alright, dan berperanan dalam sektor pertanian dan pembangunan bandar baharu seperti yang ditulis itu BTHO, Bandar Tun Hussein On serta Bandar Baru Uda Skudai. Alright, jadi pembukaan wilayah-wilayah ini berperanan untuk menggalakkan sektor perindustrian serta bandar baharu. Seterusnya, pelaksanaan melalui pemilikan modal saham. Okey. Jadi tujuan pemilikan modal saham ini ditubuhkan ataupun dilaksanakan adalah untuk kaum Bumiputera yang ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Okey, keadaan ini telah mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Alright, jadi oleh yang demikian telah diwujudkan amanah saham nasional ASN dan amanah saham Bumiputera yang dilancarkan untuk memudahkan Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Alright. Jadi kaum Bumiputera, kaum bukan Bumiputera kat situ tersalah tulis Kaum bukan Bumiputera mereka diberi peluang untuk amanah saham Malaysia. Alright, kaum bukan Bumiputera. Tersilap kat situ. Alright. Seterusnya, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. Ialah pelaksanaan dasar ekonomi baru juga. So, industri pembuatan menggunakan modal kecil dan tenaga kecil sedikit. Itu maksud IKS. Industri kecil sederhana, mereka menggunakan modal serta tenaga kecil yang sedikit. Dan tujuannya adalah untuk membaiki taraf hidup, pengeluaran dan pendapatan. Dan melalui IKS ini, terdapat juga pinjaman, insentif dan nasihat diberikan oleh pelbagai pihak lah. Daripada bank, Perbadanan Nasional, Bank Pertanian, Agrobank dan sebagainya. Dan antara industri IKS ini termasuklah industri kraftangan, makanan, pakaian dan inap desa. Alright. Dan akhir sekali, pelaksanaan dasar ekonomi baru adalah melalui pendidikan tenaga kerja mahir. Jadi kerajaan telah mengambil langkah ini untuk melahirkan tenaga kerja mahir untuk menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Jadi asas latihan kemahiran telah diberikan di sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup satu ketika dahulu. Alright. Dan pendidikan menengah atas dibagikan kepada jurusan akademik dan vocational. Maka bagi memenuhi keperluan ini terdapat sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi Mara ditubuhkan untuk memenuhi dasar kerajaan ini. Dan terdapat juga kursus kemahiran yang ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Dan kesan daripada pelaksanaan ini, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang mereka miliki. Baik, jadi itu sahaja untuk kita punya bahagian pertama. Apa yang kita telah pelajari dalam bahagian pertama ini ialah kita telah lihat dasar ekonomi baharu, pembentukannya serta pelaksanaan dasar ekonomi baru. Jadi itu saja untuk hari ini.
Okay, untuk video ini kita akan sambung dalam video seterusnya. Kita akan lihat pula dasar pembangunan nasional. Alright, kesinambungan daripada dasar ekonomi baru. Jadi itu saja, kita jumpa. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.